satu insiden yang mengejutkan, sehingga memaksa kerajaan Jerman menulis laporan kecemasan. Sekumpulan warga emas golongan elit Jerman yang sepanjang hidup mereka hanya melancong ke Switzerland dan Prancis, tiba-tiba mula membeli tiket penerbangan ke Malaysia. Dan ini bukan tindakan beberapa orang saja, tetapi beribu-ribu orang bergerak serentak. Apa yang berlaku sebaik saja, mereka menjejakkan kaki di tanah Malaysia telah menggegarkan seluruh masyarakat Jerman. Video ini diadaptasi berdasarkan kisah benar, dan langganan like serta komen Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menyampaikan lebih banyak kisah yang mengesankan. Pada musim bunga tahun 2025, kaki tangan di sebuah agensi pelancongan mewah di Berlin menyaksikan fenomena yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Warga emas golongan atasan Jerman yang biasanya hanya menikmati villa di Switzerland atau pelayaran di Mediterranean tiba-tiba mula bertanya tentang penerbangan ke Malaysia. Pada mulanya mereka menyangka ia hanyalah kegilaan budaya populer Malaysia yang biasa, tetapi hakikatnya sama sekali berbeza. Kaki tangan agensi pelancongan itu pada mulanya tidak percaya telinga mereka karena seorang bekas menteri berusia 70 koman menyatakan hasrat untuk merasai sendiri sistem transit aliran massa MRT Kuala Lumpur. Ada juga yang berkata ingin pergi ke pasar malam tradisional dan bukannya restoran berbintang Michelin. Yang lebih mengejutkan, permintaan seperti ini membanjiri dalam tempo 1 atau 2 hari. Ada satu perkataan yang mereka sebutkan bersama, yaitu pengesahan. Mereka mau mengesahkan sendiri betapa sistematik dan stabilnya masyarakat Malaysia. Ini bukan sekadar pelancongan biasa, tetapi sejenis perjalanan kajian sosial. Friedrich Schmidt, bekas Menteri Keuangan Jerman, menyatakan bahwa selepas laporan media Jerman yang berterusan mengenai sistem sosial Malaysia, beliau ingin pergi sendiri untuk mengesahkan sama. Ada ia benar, rakan-rakan beliau yang lain juga berbuat demikian. Pengerusi lembaga pengarah bank dan syarikat pembuatan, serta profesor university semuanya mula merancang perjalanan ke Malaysia. Agensi pelancongan mewah di sekitar Berlin merasa keliru karena ini adalah kali pertama mereka menerima pertanyaan pelancongan seperti ini sejak beroperasi. Mereka tidak tahu bagaimana untuk melayan pelanggan yang menolak jet pribadi dan hotel mewah, tetapi sebaliknya, mau merasai pengangkutan awam dan hospital biasa. Keadaan ini telah berkembang sehingga mereka terpaksa merancang semula package pelancongan serba baru. Lebih-lebih lagi, kumpulan usia utama pelanggan ini adalah warga emas berusia 60 hingga 80 tahun, yang kebanyakannya jarang melakukan perjalanan ke luar negara. Pemimpin sosial yang dianggap terkemuka di Jerman ini tiba-tiba menunjukkan minat terhadap perjalanan ke Asia. Pihak berkuasa kerajaan Jerman mula memantau fenomena ini dengan teliti. Mereka menilai bahwa pergerakan kolektif pemimpin sosial ke Malaysia mungkin bukan sekadar perjalanan biasa. Kementerian Luar Jerman secara senyap-senyap menghubungi perwakilan Malaysia untuk coba memahami situasi tersebut. Permulaan semua ini adalah sebuah dokumentari Malaysia yang disiarkan oleh Konsortium Penyiaran Awam Jerman ARD. Rancangan yang bertajuk Keajaiban Asia Sistem Sosial Malaysia ini menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat atasan Jerman dan menyemarakan keinginan mereka untuk mengesahkan sendiri, terutamanya kandungan mengenai sistem pentadbiran digital Malaysia dan kecekapan perkhidmatan kesehatan menarik perhatian terbesar. Warga Jerman yang menonton rancangan tersebut terkejut karena kandungan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia bukan sahaja sebuah negara teknologi, tetapi keseluruhan sistem sosialnya beroperasi dengan kecekapan yang lebih tinggi daripada Jerman. Khususnya sistem pencegahan wabak yang sistematik dan struktur membuat keputusan yang pantas yang ditunjukkan semasa menghadapi COVID-19 meninggalkan kesan mendalam kepada golongan intelektual Jerman. Industri pelancongan Jerman berada dalam keadaan panik karena dalam tempo hanya seminggu tempahan ke Malaysia telah melebihi 3.000. Yang lebih mengejutkan, identiti mereka yang menempah hampir keseluruhannya adalah golongan 0,1% teratas masyarakat Jerman. Selepas dokumentari itu disiarkan, telepon di agensi pelancongan di seluruh Jerman tidak henti-henti berdering. Agensi pelancongan mewah di Berlin, Hamburg, dan Munich menerima ratusan panggilan pertanyaan setiap hari. Dalam senarai tempahan tersebut, terdapat nama-nama besar dalam masyarakat Jerman, termasuk 12 pengerusi syarikat multinasional dan 8 pengerusi lembaga pengarah bank. Bekas ketua pegawai eksekutif syarikat kereta terbesar Jerman BMW dan Mercedes-Benz turut tersenarai. Purata umur mereka ialah 68 tahun, dan kebanyakan mereka tidak pernah melancong ke Asia. Yang paling menghairankan ialah syarat perjalanan mereka.
Selalunya pelanggan jenis ini akan meminta jet pribadi hotel bertaraf tertinggi dan pemandu pelancong pribadi. Tetapi mereka yang ingin ke Malaysia ini telah mengemukakan permintaan yang sebaliknya. Mereka mahu menaiki kelas ekonomi penerbangan biasa dan lebih memilih hotel perniagaan biasa berbanding hotel mewah. Lebih-lebih lagi jadwal perjalanan mereka. Mereka tidak berminat dengan tarikan pelancong seperti Menara Berkembar Petronas atau Pulau Langkawi, sebaliknya mau melawat stesen MRT pasar tradisional hospital biasa dan pejabat kerajaan. Seorang bekas menteri malah meminta untuk pergi sendiri ke pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya untuk memerhati aliran pemrosesan hal ehwal awam. Industri pelancongan Jerman menghadapi kesukaran dalam mengendalikan permintaan ini karena package pelancongan Malaysia sedia ada tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Mereka perlu membangunkan segera bentuk baharu perjalanan kajian sosial. Wakil sebuah agensi pelancongan besar di Berlin mengadakan mesyuarat kecemasan. Kaki tangan terpaksa menghubungi agensi awam di Malaysia untuk mendapatkan kebenaran lawatan. Pemandu pelancong juga perlu menjalani latihan baharu, karena tugas utama mereka bukan lagi panduan pelancongan, tetapi penerangan sistem sosial. Jabatan Imigresen Malaysia dan pihak berkaitan juga berasa keliru. Biasanya pelancong Jerman yang melawat Malaysia setiap tahun adalah kira-kira 50.000. Kini dalam tempo sebulan tempahan yang diterima adalah bersamaan dengan hampir separuh jumlah itu. Dan apa yang mereka mahukan bukanlah pelancongan tradisional. Kerajaan Jerman memantau situasi ini dengan teliti karena pergerakan kolektif pemimpin sosial ke luar negara mungkin mempunyai implikasi diplomatik. Kementerian Luar Jerman mengeluarkan notis tidak rasmi kepada kerajaan Malaysia dan mewujudkan sistem kerjasama antara kedua-dua negara. Yang paling menarik ialah motivasi mereka yang menempah. Tujuan mereka bukan sekedar rasa ingin tahu, tetapi untuk melakukan kajian perbandingan dengan masyarakat Jerman. Seorang bekas menteri ekonomi menyatakan hasrat untuk mengesahkan sendiri selepas melihat laporan yang menunjukkan bahwa sistem kerajaan digital Malaysia mendahului Jerman selama 10 tahun. Media Jerman juga mula memberi perhatian kepada fenomena ini. Bild melaporkan dengan tajuk gelombang Malaysia di kalangan elit Jerman. Der Spiegel menerbitkan laporan mendalam bertajuk Pemimpin Jerman Belajar dari Asia. Kaki tangan agensi pelancongan yang bertanggung jawab menerima tempahan terkejut dengan kesungguhan pelanggan mereka. Mereka yang biasanya melancong untuk tujuan rekreasi, tiba-tiba berubah menjadi ahli sains sosial, senantiasa mengemukakan soalan khusus mengenai sistem pengangkutan Malaysia, sistem kesehatan dan perkhidmatan pentadbiran. Saat golongan kuasa tertinggi Jerman menjejakkan kaki di tanah Malaysia, pandangan dunia mereka mula goyah. Bagi mereka yang terbiasa dengan kesesakan lapangan terbang Berlin BR, lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur Klia adalah dunia yang sama sekali berbeza. Tidak sampai 5 menit selepas keluar dari pintu ketibaan, kebanggaan mereka terhadap Jerman mula retak. Petang 15 April 2025, sebuah pesawat Lufthansa Jerman mendarat di KLIA. Ini adalah penerbangan khas yang membawa kumpulan pertama 42 orang golongan atasan Jerman. Separuh daripada mereka adalah warga emas berusia lebih 70 tahun dan kebanyakan mereka melawat Malaysia buat kali pertama. Sebaik sahaja pintu pesawat dibuka, ekspresi wajah mereka mula berubah. Saat melangkah masuk ke dalam lapangan terbang, pemandangan di hadapan mereka sama sekali di luar jangkaan. Tingkap kaca besar yang menjulang ke siling lantai yang berkilauan, dan reka bentuk dalaman yang bersih dan kemas membuat mereka terkesima. Klaus Müller, bekas Menteri Ekonomi Jerman, berhenti melangkah dan melihat sekeliling. Beliau teringat kembali kenangan menderita bertahun-tahun akibat kelewatan pembinaan dan masalah kemudahan lapangan terbang Brandenburg di Jerman. Tetapi KLIA berbeza. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Dalam perjalanan menuju kaunter pemeriksaan imigresen, mereka menerima kejutan pertama. Sistem autogate tersusun rapi, dan kebanyakan penumpang melepasi imigresen dengan pantas melalui mesin. Sistem yang masih dalam fasa percobaan di Jerman telah menjadi rutin harian di Malaysia. Thomas Schneider, bekas ketua pegawai eksekutif BMW, teragak-agak seketika di hadapan kaunter pemeriksaan otomatik. Beliau mengagumi reka bentuk antara muka yang mudah digunakan, walaupun oleh warga asing yang tidak fasih berbahasa Melayu. Sokongan pelbagai bahasa, seperti Melayu, Inggris, Jepun, dan lain-lain, adalah sangat lengkap. Di tempat pengambilan bagasi kejutan kedua menanti mereka. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata. Tali sawat bergerak dengan senyap dan lancar.
Kehilangan atau kelewatan bagasi yang sering berlaku di lapangan terbang Frankfurt tidak dapat dibayangkan di sini. Yang paling mengejutkan ialah respons kaki tangan lapangan terbang. Kaki tangan di counter perkhidmatan menjawab soalan dalam bahasa Inggris yang fasih. Pekerja pembersihan pula segera membersihkan lantai selepas penumpang berlalu. Ini adalah kualiti perkhidmatan yang jarang ditemui di lapangan terbang Jerman. Kemudahan dalaman lapangan terbang juga mengejutkan warga Jerman. Wi-Fi percuma adalah kemudahan asas. Stesen pengecas dan pelbagai kemudahan lain lengkap tersedia. Terutamanya sais dan kepelbagaian jenama di kawasan kedai bebas cukai adalah lebih baik daripada mana-mana lapangan terbang di Eropa. Peter Wagner, bekas pengerusi Persatuan Bank Jerman, berbisik kepada rakan sekerjanya. Saya ragu ini benar-benar lapangan terbang Asia, karena pemodenan kemudahan dan kecekapan operasi jauh melebihi standar tertinggi Eropa. Dalam perjalanan menuju laluan sambungan MRT, LRT, lapangan terbang mereka menerima kejutan ketiga. Eskalator dan laluan pejalan kaki bergerak menjangkau jauh ke bawah tanah. Semua kemudahan bersih seperti baharu. Papan tanda juga sangat intuitif, membolehkan warga asing yang baru pertama kali datang mudah mencari jalan. Di platform MRT, LRT, lapangan terbang kejutan terakhir menanti mereka. Kereta api tiba tepat pada masanya. Bahagian dalam gerabak lebih modern daripada S-Bahn berkelajuan tinggi Jerman, tempat duduk luas, dan bunyi juga kurang. Dalam masa hanya 5 menit, stereotype golongan atasan Jerman tentang Malaysia telah hancur sepenuhnya. Image negara membangun sudah tentu tidak wujud. Apa yang mereka saksikan sebaliknya adalah sistem yang lebih maju daripada Jerman. Dan kejutan mereka baru bermula. Ketertiban lebuh raya Autobahn yang dibanggakan Jerman kelihatan pudar di hadapan lebuh raya Kuala Lumpur. Saat bas lapangan terbang memasuki lebuh raya Utara Selatan Plus, golongan kuasa tertinggi Jerman terperangkap dalam gelombang kejutan yang lain. Ini karena budaya jalan raya Malaysia sama sekali berbeza daripada apa yang mereka ketahui tentang Asia. Golongan atasan Jerman pada mulanya hanya melihat pemandangan di luar tingkap dari bas lapangan terbang yang menuju ke Kuala Lumpur. Tetapi saat bas memasuki lebuh raya mata mereka mula fokus. Pemandangan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dari jarak jauh menunjukkan sais dan susun atur yang sistematik. Klaus Hartmann, bekas Menteri Pengangkutan Jerman, melekapkan mukanya ketingkap memerhati kemudahan bandar. Susun atur bangunan yang tersusun rapi dan infrastruktur yang sistematik. Tidak kalah dengan sistem pengurusan bandar di Eropa, malah kelihatan lebih modern dan cekap. Selepas memasuki kawasan Bandar Raya Kuala Lumpur, kejutan pertama bermula. Kawasan perumahan Pangsapuri tinggi menjangkau tanpa henti. Ini adalah pemandangan yang jarang dilihat di Jerman. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah taman dan kawasan hijau ditempatkan secara sistematik di antara kawasan perumahan gergasi ini. Dieter Meyer, bekas ketua pegawai eksekutif Mercedes-Benz, mengagumi skala kawasan perumahan tersebut. Kawasan perumahan besar yang menempatkan puluhan ribu orang di Reka sebagai sebuah bandar yang lengkap, kemudahan komersial, sekolah, hospital, dan taman semuanya terletak dalam jarak berjalan kaki menunjukkan model bandar terancang. Apabila mata dialihkan ke jalan raya, satu lagi kejutan menanti mereka. Walaupun trafik padat kendaraan bergerak dalam aliran yang teratur. Ini adalah rasa ketertiban yang jarang dilihat walaupun di Autobahn Jerman. Penukaran lorong adalah teratur, dan sistem lampu isyarat berfungsi dengan sangat cekap. Yang paling mengesankan ialah keharmonian pengangkutan awam dengan kendaraan biasa. Lorong khas bas dipisahkan dengan sempurna. Bas tiba di perhentian tepat pada masanya. Banyak bandar di Jerman gagal mewujudkan sistem pengangkutan awam pada tahap ini. Peter Wagner, bekas pengerusi Persatuan Bank Jerman, berbisik kepada rakan sekerjanya, memandangkan kepadatan penduduk Kuala Lumpur, ketertiban lalu lintas ini adalah satu keajaiban. Di bandar-bandar besar seperti Berlin atau Hamburg, kesesakan lalu lintas yang teruk berlaku pada waktu puncak, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Pemandangan di sekitar pintu masuk MRT dan perhentian bas juga mengejutkan warga Jerman. Penduduk beratur dengan tertib. Apabila bas atau MRT tiba, mereka akan memberi laluan kepada mereka yang turun dahulu sebelum menaiki. Kesadaran sivik seperti ini adalah contoh teladan walaupun di Jerman. Rupa kawasan komersial di sepanjang jalan juga mengagumkan. Papan tanda diuruskan secara sistematik dan penampilan bangunan dikekalkan pada tahap tertentu. Ini berbeza dengan pemandangan di beberapa kawasan di Jerman, di mana papan tanda yang tidak teratur merosakkan pemandangan bandar. Yang paling mengejutkan ialah reka bentuk jalan yang berpusatkan pejalan kaki.
Setiap lintasan pejalan kaki dilengkapi dengan kemudahan panduan audio untuk orang cacat penglihatan. Laluan pejalan kaki juga dipisahkan sepenuhnya daripada laluan kendaraan. Cerun untuk pengguna kerusi roda juga terdapat di mana-mana. Tahapnya malah melebihi piawaian reka bentuk bandar tanpa halangan di Jerman. Pemandangan malam bandaraya Kuala Lumpur dari jambatan yang merentasi Sungai Klang memberikan kejutan terakhir kepada warga Jerman. Bangunan pencakar langit di kedua-dua tebing sungai bersinar terang dan berkelip secara teratur. Ia kelihatan lebih megah dan modern daripada pusat bandar Frankfurt atau Munich. Sepanjang perjalanan lebih sejam dari lapangan terbang ke hotel, persepsi golongan atasan Jerman tentang Malaysia berubah sepenuhnya. Mereka mengesahkan bahwa Malaysia bukan sekadar negara yang berkembang secara ekonomi, tetapi sebuah negara maju yang mengatasi Jerman dalam perancangan bandar, sistem pengangkutan, dan juga kesadaran sivik. Bagi golongan kuasa tertinggi Jerman yang terbiasa dengan kemudahan usang dan kerosakan kerap uban Berlin, apabila mereka menaiki MRT Kuala Lumpur, harga diri mereka hancur sepenuhnya. Sistem pengangkutan awam Jerman yang mereka banggakan sebagai bertaraf dunia kelihatan pudar di hadapan Malaysia. Pagi hari kedua, jam 9 pagi, kumpulan atasan Jerman ini merasai pengalaman MRT di stesen KL Sentral. Bagi mereka yang seumur hidup kebanyakannya menaiki kendaraan pribadi atau jet khas MRT adalah pengalaman yang asing. Tetapi rasa ingin tahu mengatasi ketakutan karena mereka ingin mengesahkan sendiri sistem pengangkutan awam Malaysia. Dari pintu masuk MRT, kejutan pertama bermula. Eskalator menjangkau jauh ke bawah tanah. Semua kemudahan bersih seperti baharu. Ini berbeza sama sekali dengan suasana gelap dan lembab uban Berlin. Yang paling mengesankan ialah lift yang tersedia di setiap stesen untuk orang kurang upaya dan warga emas. Ingrid Müller, bekas Menteri Sosial Jerman, kagum sebaik sahaja tiba di platform MRT. Seluruh platform terang benderang dan lantai berkilauan seperti marmer. Ini berbeza jauh dengan suasana suram uban Berlin. Yang paling mengejutkan ialah sistem panduan. Papan tanda elektronik memaparkan masa ketibaan kereta api seterusnya dengan tepat dalam bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Kelewatan atau notis pemberhentian yang sering berlaku di kereta api bawah tanah Jerman sama sekali tidak kelihatan di sini. Semuanya beroperasi dengan tepat seperti jam. Garis menunggu yang dilukis di lantai platform juga mengejutkan warga Jerman. Penduduk beratur secara semula jadi. Apabila kereta api tiba, mereka akan berpecah kedua sisi, membiarkan penumpang turun terlebih dahulu. Rasa ketertiban ini adalah contoh teladan, walaupun di Jerman. Apabila MRT tiba, kejutan kedua datang. Penampilan luaran kendaraan lebih modern daripada kereta api bawah tanah terkini Jerman. Reka bentuk yang aerodinamik dan luaran yang bersih mengingatkan mereka kepada kereta mewah. Saat pintu dibuka, pemandangan di dalam gerabak lebih mengejutkan. Bahagian dalam luas dan selesa. Susun atur tempat duduk adalah munasabah. Pemegang dan kemudahan keselamatan disusun secara sistematik, terutamanya tempat duduk keutamaan, dibezakan dengan jelas, dan penumpang muda dapat dilihat secara semula jadi memberi tempat duduk. Thomas Schneider, bekas ketua pegawai eksekutif BMW, mengagumi kebersihan bahagian dalam gerabak. Tiada sebarang sampah atau sisa makanan kelihatan di lantai. Tempat duduk juga bersih seperti baharu. Grafiti atau kemudahan yang rosak yang sering dilihat di uban Berlin sama sekali tidak kelihatan di sini. Yang paling mengesankan ialah kesopanan penumpang. Walaupun berbual, mereka merendahkan suara. Kebanyakan orang diam-diam melihat telepon pintar atau membaca. Tiada sesiapapun yang bercakap di telepon dengan kuat atau makan yang boleh mengganggu orang lain. Kesadaran sivik seperti ini sukar dilihat di bandar-bandar besar Jerman. Ketepatan operasi MRT juga mengejutkan. Kereta api tiba dan berlepas tepat pada masanya. Masa perjalanan antara stesen juga boleh diramalkan. Kerosakan isyarat atau kelewatan yang tidak dijangka yang sering berlaku di kereta api bawah tanah Jerman adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Di stesen pertukaran mereka menerima kejutan ketiga. Walaupun ia adalah struktur kompleks yang menghubungkan beberapa laluan papan tanda, sangat intuitif, memudahkan mereka mencari jalan. Tanda dalam bahasa Inggris juga tepat. Setiap laluan dibezakan dengan warna menjadikannya sangat sistematik. Ini lebih mudah daripada sistem pertukaran kompleks stesen sentral Frankfurt. Kemudahan di stesen MRT juga mengejutkan warga Jerman. Tandas yang bersih, kedai serbaneka, farmasi, malah ATM bank lengkap tersedia.
Mereka menyadari bahwa stesen MRT bukan sahaja kemudahan pengangkutan, tetapi juga direka sebagai ruang kehidupan. Hans Bauer, bekas ketua Deutsche Bahn, berkata kepada rakan sekerjanya, "Ini bukan sahaja alat pengangkutan, tetapi hasil pendidikan sosial." Beliau berpendapat bahwa tahap kesadaran sivik adalah lebih mengejutkan daripada keunggulan kemudahan. Selepas kira-kira sejam merasai pengalaman MRT, kumpulan atasan Jerman ini tenggelam dalam kejutan. Mereka mengesahkan satu fakta: sistem pengangkutan awam Jerman bertaraf dunia yang mereka banggakan jauh ketinggalan berbanding Malaysia. Dan kejutan mereka hanya akan menjadi lebih besar pada masa hadapan. Ini adalah saat di mana kebanggaan sistem kesehatan Jerman runtuh dalam sekelip mata. Bagi golongan kuasa tertinggi Jerman yang terbiasa menunggu beberapa hari untuk temu janji di hospital Jerman, pengalaman mereka di hospital Malaysia adalah satu revolusi kesehatan. Mereka terkejut apabila semua pemeriksaan selesai dalam tempo 2 jam. Pagi hari ketiga, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Rudolf Haas, bekas ahli lembaga Bank Pusat Jerman, dan seorang ahli parlemen dalam delegasi Jerman, tiba-tiba berasa pening dan sakit dada. Warga emas berusia 72 tahun ini mempunyai sejarah darah tinggi dan diabetes. Rakan-rakan yang bersamanya sangat bimbang. Pemandu pelancong segera membawanya ke Pusat Perubatan University Malaya PPUM. Sebelum tiba di jabatan kecemasan, warga Jerman itu sangat risau. Mereka meragui sama ada warga asing boleh mendapatkan rawatan yang sewajarnya di hospital Malaysia. Tetapi dari saat tiba di hospital, pemikiran mereka berubah sepenuhnya. Dari pintu masuk jabatan kecemasan, kejutan pertama bermula. Kaki tangan di kaunter pendaftaran memahami situasi dalam bahasa Inggris yang fasih dan segera mengatur juru bahasa yang boleh berbahasa Jerman. Di hospital Jerman, perkhidmatan juru bahasa perlu ditempah lebih awal. Tetapi di Malaysia, ia diselesaikan di tempat kejadian. Kelajuan proses pendaftaran mengejutkan warga Jerman. Memasukkan maklumat pesakit, mengesahkan insurans, dan mengatur rawatan semuanya selesai dalam tempo kurang 10 menit. Di Jerman, mengesahkan dokumen insurans sahaja mengambil masa 30 menit. Kecekapan sistem komputer berada pada tahap yang sama sekali berbeza daripada Jerman. Di ruang menunggu mereka menerima kejutan kedua, walaupun ia adalah jabatan kecemasan. Kemudahannya selesa dan bersih seperti lobi hotel. Kerusi yang bersih, lampu terang, dan suasana yang tenang melegakan kebimbangan pesakit. Ini berbeza sama sekali dengan suasana sesak dan bising di jabatan kecemasan Jerman. Apabila tiba giliran untuk berjumpa dokter kejutan ketiga menanti mereka. Dokter yang merawat pernah belajar di sekolah perubatan Jerman, jadi beliau boleh berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Yang lebih mengejutkan ialah profesionalisme dokter. Beliau dengan teliti mengesahkan sejarah penyakit pesakit, malah memeriksa interaksi antara ubat yang diambil di Jerman. Proses pemeriksaan membawa kejutan terbesar. Semua pemeriksaan seperti elektrokardiogram, ECG X-ray, dada ujian darah, dan computerized tomography CT scan diselesaikan dalam tempo 1 jam. Di Jerman, menempah CT scan sahaja mengambil masa beberapa minggu. Keputusan pemeriksaan juga dapat dilihat dalam masa nyata, menjadikan proses diagnosis sangat pantas. Maria Schmidt, bekas timbalan Menteri Kesehatan Jerman, berbisik kepada kaki tangan perubatan yang bersamanya. Ini bukan perkhidmatan. Kesehatan ini adalah revolusi kesehatan. Beliau berkata, walaupun hospital university terkemuka di Jerman tidak dapat melakukan pemeriksaan pada kelajuan ini, kecekapan kaki tangan perubatan juga mengejutkan warga Jerman. Juru rawat menjaga keadaan pesakit dengan teliti dan sabar menjawab soalan ahli keluarga. Ini berbeza sama sekali dengan cara hospital Jerman yang dingin dan formal. Ini adalah contoh perkhidmatan kesehatan yang berpusatkan pesakit. Keputusan pemeriksaan menunjukkan bahwa mujurlah tiada masalah besar. Ia didiagnosis sebagai gejala sementara yang disebabkan oleh keletihan perjalanan dan ketidaksesuaian jet lag. Dokter memberikan preskripsi menjelaskan bahwa beliau memilih obat yang boleh diteruskan selepas kembali ke Jerman. Keprihatinan seperti ini jarang dilihat di hospital Jerman. Di farmasi mereka merasai kejutan keempat. Sebaik saja preskripsi dikeluarkan ahli farmasi menerangkan cara pengambilan obat dalam bahasa Jerman. Terdapat juga label bahasa Jerman pada pembungkus obat supaya mereka tidak mengalami kesulitan selepas pulang ke negara asal. Tahap penjagaan pesakit asing seperti ini sukar ditemui di Jerman. Semasa proses pembayaran, mereka menerima kejutan terakhir. Jumlah kos termasuk kecemasan, pelbagai pemeriksaan, dan obat preskripsi hanyalah 1/10 daripada kos di Jerman.
Walaupun tanpa perlindungan insurans Jerman, harganya masih sangat berpatutan. Pada saat ini mereka mengesahkan bahwa dari segi kebolehcapaian kesehatan Malaysia jauh lebih unggul daripada Jerman. Apabila meninggalkan hospital, kumpulan atasan Jerman ini terdiam dari pendaftaran hingga keluar keseluruhan proses, mengambil masa 2 jam. Ini adalah kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Jerman. Yang lebih mengejutkan ialah profesionalisme dan keramahan kaki tangan perubatan, kelengkapan peralatan terkini dan kos yang berpatutan. Malaysia mendahului Jerman dalam semua aspek. Peter Rosenberg, bekas pengerusi Persekutuan Insurans Kesehatan Jerman, berkata kepada rakan sekerjanya, "Sistem kesehatan Malaysia adalah model yang harus dipelajari oleh Jerman." Beliau menyatakan bahwa mereka telah melihat intipati perkhidmatan kesehatan yang menggabungkan kecekapan dan kemanusiaan. Apabila golongan atasan Jerman berjalan di jalan-jalan Bukit Bintang, apa yang mereka saksikan bukan sekadar kawasan membeli belah. Itu adalah keupayaan menakjubkan Malaysia untuk mengembangkan penggunaan menjadi industri budaya. Walaupun jalan membeli belah yang paling mewah di Frankfurt kelihatan pudar di hadapan Bukit Bintang. Petang hari keempat delegasi atasan Jerman menuju ke kawasan komersial Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Pada mulanya mereka menyangka ini hanyalah pengalaman membeli belah biasa. Tetapi dari saat mereka menjejakkan kaki di jalan, pemikiran mereka mula berubah. Bukit Bintang adalah dunia yang sama sekali berbeza daripada jalan kedai tradisional Asia yang mereka ketahui. Seluruh jalan direka sebagai ruang budaya yang besar. Laluan pejalan kaki dan jambatan udara luas dan bersih, susun atur bangunan dan papan tanda harmoni. Ini berbeza dengan rasa tekanan yang dibawa oleh lorong sempit dan susun atur bangunan yang tidak teratur di kawasan komersial lama Jerman. Joachim Meyer, bekas pengerusi Dewan Perniagaan dan Industri Jerman (DIHK), mengagumi penampilan bangunan. Reka bentuk yang mempamerkan kepribadian. Setiap jenama tanpa kehilangan keharmonian keseluruhan adalah mengagumkan. Berbanding dengan gaya seni bina campuran di Kurfürstendamm Berlin di sini, kelihatan lebih sistematik dan bergaya. Kejutan pertama datang dari pusat membeli belah dan butik berjenama. Kedai-kedai bukan sahaja mempamerkan produk, tetapi setiap kedai dihiasi seperti taman tema. Terdapat ruang untuk pelanggan merasai sendiri perkhidmatan perunding profesional yang disesuaikan dan juga ruang budaya komposit seperti kafe kecil. Berbanding dengan cara pameran kedai Jerman yang mudah, ia berada pada tahap yang sama sekali berbeza. Kedai-kedai Malaysia menukar membeli belah menjadi satu bentuk hiburan. Mereka menjual bukan sahaja barangan tetapi juga pengalaman. Di kedai pakaian mereka merasai kejutan kedua. Tahap perkhidmatan juru jual malah melebihi pusat membeli belah yang paling mewah di Jerman. Setiap pelanggan mempunyai personal stylist sendiri yang menyediakan cadangan gaya berpakaian yang disesuaikan. Perkhidmatan yang hanya ditawarkan kepada pelanggan VIP di Jerman adalah fenomena biasa di sini. Claudia Miller, bekas pengerusi Persatuan Fashion Jerman, menyadari cara perniagaan kedai. Mereka bukan sahaja menjual pakaian tetapi mencadangkan gaya hidup. Setiap jenama mempunyai cerita dan konsep uniknya sendiri, dan pelanggan juga ingin menjadi sebahagian daripada cerita itu. Di kedai makan mereka menerima kejutan ketiga. Dari medan selera pusat membeli belah hingga restoran mewah, semuanya diuruskan dengan teratur. Tahap kebersihan sepenuhnya mematuhi piawaian Jerman. Rasa dan kualiti perkhidmatan juga sangat baik. Yang paling mengagumkan ialah setiap restoran mempunyai konsep dan suasana uniknya sendiri. Ini berbeza sama sekali dengan budaya restoran Jerman yang lebih seragam. Di Malaysia, makan adalah pengalaman budaya. Bukan sahaja rasa makanan, tetapi juga suasana perkhidmatan dan juga reka bentuk dalaman, semuanya direka untuk kepuasan pelanggan. Yang paling mengejutkan ialah penggunaan teknologi digital. Sistem pesanan menggunakan kode QR semakan inventory, masa nyata perkhidmatan cadangan pribadi, dan lain-lain, semuanya dihubungkan melalui pendigitalan. Berbanding dengan kedai-kedai Jerman yang masih menggunakan penulisan tangan, untuk mengendalikan perniagaan di sini mendahului selama 10 tahun. Thomas Schmidt, bekas pengerusi Persatuan Ekonomi Digital Jerman, berkata kepada rakan sekerjanya, Malaysia telah mengembangkan penggunaan daripada transaksi semata-mata menjadi satu industri. Membeli belah itu sendiri telah menjadi aktiviti hiburan dan budaya. Korak tingkah laku pelanggan juga mengejutkan warga Jerman. Pelanggan muda membandingkan harga dengan telepon pintar, berkongsi pengalaman membeli belah di media sosial, dan bertukar maklumat dengan rakan-rakan. Penggunaan bukan lagi tingkah laku individu, tetapi telah berkembang menjadi aktiviti sosial.
Pemandangan seluruh Bukit Bintang dari jambatan udara yang menghubungkan bangunan-bangunan memberikan kejutan terakhir kepada warga Jerman. Puluhan ribu orang bergerak secara teratur. Semua kedai beroperasi dengan penuh tenaga. Kawasan komersial sebesar ini yang dapat diuruskan secara sistematik jarang dilihat di Eropa. Persembahan dan aktiviti budaya yang diadakan di pelbagai tempat juga mengagumkan. Gabungan semula, jadi perniagaan dan budaya ini mewujudkan sinergi. Ini adalah pendekatan yang sama sekali berbeza daripada budaya perniagaan Jerman yang kaku. Angela Weiss, bekas Menteri Kebudayaan Jerman, kagum. Beliau menilai bahwa Malaysia telah mencipta bentuk baharu budaya bandar melalui budaya penggunaan. Tempat ini bukan sahaja tempat jual beli barangan, tetapi telah berkembang menjadi ruang di mana orang ramai berkumpul, mencipta, dan menikmati budaya. Selepas menamatkan hari di Bukit Bintang, golongan atasan Jerman menyadari bahwa budaya penggunaan Malaysia bukan sahaja aktiviti ekonomi, tetapi juga petunjuk kreativiti dan inovasi seluruh masyarakat. Apabila golongan atasan yang kembali ke Jerman mula bersuara, seluruh masyarakat Jerman terperangkap dalam kejutan. Golongan kuasa tertinggi ini yang seumur hidup mempercayai keunggulan Jerman mula berasa malu. Akhirnya keadaan berkembang sehingga kerajaan Jerman terpaksa menulis laporan kecemasan. Awal Mei 2025, golongan atasan Jerman yang melawat Malaysia kembali ke Berlin. Sejak dari lapangan terbang, ekspresi wajah mereka kelihatan sama sekali berbeza. Mereka yang biasanya memegang pemikiran Eropa sentrik mempunyai perspektif yang sama sekali berbeza. Dan apabila mereka mula bersuara, ia mencetuskan gelombang besar dalam masyarakat Jerman. Bom kejutan pertama dilancarkan oleh Friedrich Schmidt, bekas Menteri Keuangan Jerman. Di sebuah perhimpunan politik di Berlin, beliau secara terbuka menyatakan bahwa sistem kerajaan digital Malaysia mendahului Jerman sekurang-kurangnya 10 tahun. Dunia politik Jerman terkejut karena kata-kata ini keluar dari mulut seseorang yang seumur hidup melaungkan Jerman dahulu. Media Jerman mula bertindak. Bild mengambil tajuk "Kejutan Malaysia di kalangan elit Jerman" dan menduduki keseluruhan muka depan. Der Spiegel menyiarkan laporan khas bersiri bertajuk "Pemimpin Jerman Belajar dari Asia". Frankfurter Allgemeine Zeitung memulakan laporan mendalam menganalisis model Malaysia. Kejutan kedua datang daripada Thomas Schneider, bekas ketua pegawai eksekutif BMW. Di mesyuarat industri otomotif Jerman, beliau berucap bahwa sistem pengangkutan awam Malaysia adalah lebih cekap daripada autobahn Jerman. Harga diri Jerman, negara kuasa kereta, runtuh dalam sekelip mata. Bagi ahli ekonomi Jerman yang setiap hari mengalami kesesakan lalu lintas di Frankfurt dan Munich, ini adalah kenyataan yang mengejutkan. Seluruh dunia perniagaan Jerman mula bergolak. Usahawan yang melawat Malaysia berkongsi pengalaman mereka di Malaysia dalam pelbagai perhimpunan. Daripada sistem otomasi KLIA, ketepatan operasi MRT Kuala Lumpur, kelajuan sistem hospital hingga inovasi digital di Bukit Bintang, semuanya disampaikan dengan data yang konkret. Gelombang terbesar berlaku dalam dunia kesehatan. Maria Schmidt, bekas Timbalan Menteri Kesehatan Jerman, menyampaikan sistem kesehatan Malaysia di Kongres Persatuan Dokter Jerman. Apabila beliau memberi keterangan bahwa di Jerman menempah CT scan mengambil masa 3 minggu, tetapi di Malaysia semua pemeriksaan selesai dalam tempo 2 jam, suara-suara refleksi mula muncul dalam dunia kesehatan Jerman. Kerajaan Jerman tidak lagi dapat berdiam diri. Dengan fenomena pemimpin sosial secara kolektif memuji Malaysia, yang berterusan Kementerian Luar dan Kementerian Ekonomi bersama-sama membentuk pasukan petugas kecemasan. Matlamatnya adalah untuk menganalisis sistem sosial Malaysia secara sistematik dan mencari bahagian yang boleh diterima pakai oleh Jerman. Pertanyaan mengenai Malaysia di Parlemen Jerman juga meningkat dengan mendadak. Ahli Parlemen pembangkang menyoal kerajaan mengapa dasar pendigitalan mereka ketinggalan berbanding Malaysia. Ahli Parlemen Parti Pemerintah juga menuntut rancangan untuk segera membawa masuk kes kejayaan Malaysia ke Jerman. Kongres Berlin mendidih dengan demam Malaysia. Reaksi rakyat Jerman juga sangat hangat. Selepas kenyataan golongan atasan yang melawat Malaysia dilaporkan secara harian oleh media rakyat biasa, juga mula berminat dengan Malaysia. Bilangan pendaftaran di kelas tuition bahasa Melayu di Berlin dan Munich meningkat 10 kali ganda. Tempahan produk pelancongan Malaysia meningkat 500% berbanding tahun sebelumnya. Kesimpulan akhir kerajaan Jerman adalah mengejutkan. Laporan setebal 200 halaman yang ditulis bersama oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Luar bertajuk
perubahan persepsi golongan atasan selepas pengalaman Malaysia dan implikasi sosialnya, laporan itu secara rasmi menyimpulkan bahwa Malaysia bukan sahaja sebuah negara Asia, tetapi sebuah model masyarakat maju yang harus dipelajari oleh Jerman. Kandungan teras laporan itu lebih mengejutkan. Analisis menunjukkan bahwa dalam kelajuan pelaksanaan kerajaan digital, kecekapan sistem pengangkutan awam inovasi perkhidmatan kesehatan, dan tahap pembangunan budaya komersial bandar Malaysia mendahului Jerman dalam semua bidang. Laporan itu secara khusus mengesyorkan agar Malaysia dianggap sebagai contoh teladan dari segi kesadaran sivik dan ketertiban sosial. Musim panas tahun 2025, Chancelor Jerman secara rasmi mengumumkan lawatan negara ke Malaysia. Ini bukan sekadar upacara diplomatik, tetapi lawatan kajian untuk mempelajari secara langsung sistem maju Malaysia. Delegasi yang menyertai termasuk ketua-ketua kementerian dan ketua pegawai eksekutif syarikat-syarikat utama. Perjalanan sekumpulan golongan atasan Jerman yang bermula atas rasa ingin tahu, akhirnya membawa kepada perubahan dasar di peringkat negara menjadi satu insiden yang bersejarah. Video hari ini berakhir di sini. Jika bermanfaat kepada Anda, sila like, langgan, dan aktifkan pemberitahuan. Dalam video seterusnya, saya akan membawakan kandungan yang lebih bermakna